Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, pada murid-murid yang terdapat mengikuti pembelajaran Ustazah pada pagi tadi. Di sini Ustazah sertakan nota sedikit ya. Ustazah akan huraikan sedikit tajuk berkaitan sirah, iaitu meneladani sifat tabligh, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Boleh rujuk buku teks muka surat 108. Kita akan pergi kepada maksud tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Rasul, Rasul, sebab dia menyampaikan. Sebab tugas Rasul ni dia menyampaikan. Nabi dia dapat wahyu tapi dia untuk dirinya sendiri. Rasul dia dapat wahyu tetapi dia kena sampaikan. Ya. Jadi sifat wajib para Rasul. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Okay, baik. Nabi Muhammad gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ya. Nabi Muhammad setelah dia menerima wahyu yang pertama, ya, tugas dia selepas itu adalah untuk menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan ajaran Islam. Ya. Dalam dia nak menyampaikan ajaran Islam tu, dia menerima banyak tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya, "Balighu anni walau ayah." Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Ya, kita ni kalau kita menerima ajaran Islam ataupun menerima perkara-perkara baik yang diajarkan dalam agama Islam, hendaklah kita menyampaikan, ya, walaupun sedikit, ya, ilmu yang kita dapat walaupun sedikit, kita kena sampaikan. Bila kita sampai tu adalah salah satu cara kita berdakwah, ya, kepada orang lain. Baik, kita pergi kepada muka surat 110, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Kita tengok, ya, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah. Yang pertama, Nabi bermula dakwah secara rahsia, ya, secara sembunyi, secara sulit. Masa ni tidak ramai yang tahu tentang dakwah yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhum memeluk Islam. Ya. Nabi memulakan dengan orang yang paling rapat, iaitu isteri baginda sendiri, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Okey, baik. Apa cabaran yang Nabi hadapi semasa Nabi nak menyampaikan permulaan dakwah ni? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Antara cabaran, antara tentangan hebat yang Nabi terima semasa Nabi nak berdakwah kepada keluarga terdekat, ya, termasuklah Abu Talib sendiri, iaitu bapa saudara Nabi sendiri tidak menerima dakwah baginda. Apa tindakan Nabi? Nabi tetap amanah memikul tanggungjawab, bertabligh, tidak berputus asa. Nabi Muhammad meneruskan lagi dakwah ni, ya, tidak kenal erti putus asa, sentiasa menyampaikan dakwah, sentiasa memberikan dakwah tentang ajaran Islam. Ya, dakwah secara sulit ni dia bermula di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Ya, dan dakwah secara sulit ni berlangsung selama 3 tahun. Bila selama 3 tahun, daripada 4 orang ni jumlah yang dapat menerima dakwah baginda selepas itu makin meningkat.
Yang kedua, peristiwa di Bukit Safa. Selepas 3 tahun Nabi menyampaikan dakwah secara rahsia, secara diam, ya. Dan selepas 3 tahun tu, ya, pengikut Nabi ataupun yang dapat mengikuti ajaran Islam semakin bertambah, ya. Bila Nabi rasa dah kukuh dia punya bilangan, ya, bilangan ahli yang dah memeluk Islam tu, ya, Nabi mengambil keputusan untuk berdakwah secara terbuka, ya, secara terang, ya. Nabi Muhammad dia buat apa? Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa, menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bila Nabi dah bersedia untuk orang tahu tentang dakwah beliau, dakwah baginda, Nabi naik ke Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Dan daripada situ ramai, ya, penduduk Mekah tahu akan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Baik, apa cabaran bila Nabi dah berani menyampaikan dakwah secara terbuka? Ya, cabaran dia lagi hebatlah, ya. Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, selalu menyakiti baginda. Ya, dia punya cabaran dia lagi hebatlah daripada yang pertama tu. Sembunyi tu orang tak berapa tahu. Bila orang dah tahu tentang dakwah Nabi Muhammad ni, ya, bila orang dah ramai tahu, kaum musyrikin yang tidak dapat menerima ajaran Islam, dia berasa marah, dia mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad dan keluarga. Jadi apa tindakan Nabi? Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Baginda merancang strategi dakwah yang lebih meluas, ya, daripada pengikut yang dah bertambah, ya. Nabi dia merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nabi meneruskan berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, ya, semasa di Taif, ya, peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Tetapi apa yang berlaku? Penduduk Taif ketika itu tidak menerima ajaran dakwah yang ingin disampaikan oleh Nabi. Malah mereka bertindak kasar, ya, kepada Nabi dan pengikutnya. Apa dia cabaran dan apa tindakan penduduk Taif ketika itu kepada Nabi dan cabaran yang Nabi hadapi? Nabi dan pengikutnya diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Ini yang dilakukan oleh penduduk Taif ketika itu. Tapi apa tindakan Nabi Muhammad? Semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Walaupun Nabi diperlakukan dengan seburuk-buruk tindakan, Nabi tidak membalas dengan kekerasan. Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah, yang penduduk Taif ni menerima dakwah Nabi. Baik, yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Bila kita tengok penulisan, dia mesti berkaitan dengan tulis, ya, berdakwah secara bertulis, berdakwah dengan penulisan. Okey, baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habasyah, Raja Parsi dan Mesir. Baik, apa cabaran dia? Walaupun Nabi menyampaikan dakwah secara penulisan ni, cabaran dia masih lagi, ya. Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam, ya. Setiap dakwah yang Nabi sampaikan ada cabarannya, ya. Jadi apa tindakan Nabi kali ini? Tugas dakwah diteruskan lagi dan negara Madinah diperkukuh, ya. Walaupun Nabi menghadapi cabaran, tugas dakwah tidak pernah dihentikan, masih lagi diteruskan, ya, dan negara Madinah diperkukuhkan. Okey, baik.
kita pergi kepada tajuk kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Ya. Apa kepentingan yang kita dapat bila Nabi berdakwah menyampaikan ajaran Islam ni. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Bila Nabi berdakwah menyampaikan ajaran Islam ni diterima, ajaran Islam ni diketahui dan ajaran Islam ni tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Ya, penduduk Mekah ketika sebelum kedatangan ajaran Islam, mereka aktif dengan penyembahan berhala. Bila dah ajaran Islam tu tersebar dan ramai yang mengikuti dan menerima dakwah Nabi Muhammad, semakin hari aktiviti penyembahan berhala tu dapat ditinggalkan. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Islam sendiri menekankan tentang akidah, syariah dan akhlak yang baik kepada manusia. Jadi daripada ajaran Islam itu sendiri, akhlak mulia dapat kita amalkan dalam kehidupan harian. Yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Ini salah satu juga amalan jahiliah ketika itu, iaitu menilik nasib. Ya, bila ajaran Islam dapat diterima, ya, amalan seperti menilik nasib ni juga dapat ditinggalkan, dapat dihapuskan. Sekian pembelajaran Pendidikan Islam pada hari ini, dan murid boleh buat latihan bertulis dalam buku aktiviti muka surat 106 hingga 110. Baik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.